Okey, untuk topik yang kedua ni saya akan detailkan bagaimana kita nak mencari input, process and output. Okey, so bagaimana kita nak analyze the problems. Okey, bagaimana kita nak analyze the problem. Okey, objektif. Student will be able to identify input, process and output. So apabila diberi satu statement problems, okay, so kamu boleh verify, kamu boleh identify which one is the input, which one is the process and which of the statement is an output. Okay, the output is simple, output dia adalah objektif kita. Okay, from the given problems. Okay, untuk problems kali ini kita akan ada 3 jenis problems, iaitu sequence, selections and repetition. So yang ini nanti next week saya akan masuk. Sequence, selection and repetitions. Next week. So hari ini kita akan hanya buat yang basic IPO saja. Okay, basics IPO. Okay. What is the input and what is the output? Okay, output is the what to find or what to calculate. Kita nak cari apa? Kita nak objektif kita apa? Kita nak kira apa? So last week saya bagi contoh, kita nak kira BMI. Okay, that is an output. BMI is an output. Okay, BMI is a result. BMI is our objective. And then kita nak calculate BMI. That is output. Okay, ingat balik last week punya kelas. Okay, and then kita ada air sejuk untuk jadikan kita air panas. So air panas is a output. Air panas is a result. Okay, itu result yang kita nak. Okay, kena pasti what is an output. Okay, and then sebelum output mesti ada proses yang berlaku. Okay, sebelum menghasilkan output, sebelum menghasilkan result, sebelum menghasilkan jawapan, dia mesti ada proses. Okay, as process is a explanations of how to process the data to get an output. Okay, to process the data or process the input and then produce the output. Okay, and then what is an input? Input is the data that needed to get the output. Kalau kamu tak ada input, kamu tidak boleh proses. Tapi ada setengah-setengah conditions, dia tak ada input tapi dia boleh proses juga. Okay, so normally kena ada input and then that kind of input kamu kena proses. And then after process finish and then barulah kamu dapat result ataupun dapat output. Okay, so ada 3 steps. Input, process and output. Dan kamu kena pasti definition output, definition process and definitions input. Okay. Okay, kita pergi pada example number 1. Okay, problem dia adalah calculate the area of rectangle. Okay, tengok baik-baik. Okay, calculate the area of rectangle. So kita kena buat what is an input? What is an output? Saya lebih suka kalau kamu buat input followed by process. Okay, followed by process. Buat macam ni sequence dia macam ni. And akhir sekali barulah dikeluarkan output. Okay, boleh? Alright. Baik. Back to the problems. Calculate area of rectangle. The problem is area of rectangle. So apakah proses untuk kita dapatkan area of rectangle? Okay, sebelum tu kamu kena tahu juga apakah formula untuk dapatkan area of rectangle. Ingat balik formula. Formula area of rectangle. Apa dia? Respon. Length. Rectangle is a panjang, darab lebar, darab tinggi. This one kan? Ya, panjang darab lebar.
That one kan? Rectangle. So this one square. Betul. This one T, this one T. This is square. Yang ni circle. Yang ni radius. Betul? Yang ni circumference. Ingat balik Yang ini triangle. Okay, triangle. So L, T. Ingat balik. Alright. So kalau formula yang ni tadi siapa sebut tadi? Eldion tadi. Formula dia adalah area equal to length times apa? Panjang darab apa? Lebar. Width. Betul? Betul ke formula ni? Betul, sir. Ya, betul. Okay, so kena ingat balik. Formula untuk area of rectangle is the area equal to length times width. Okay, jadi baik, saya nak buat macam ni. Tengok Tengok total. Bagaimana kita nak kenal pasti input, process, output ni. Okay. This is area. Saya buat besar-besar sikit. Equal to length times okay. Tengok total. Width. Panjang darab lebar. Okay. Tengok. Saya akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Equal is a border. So saya akan pecahkan dia macam ni. Okay. Kamu nak kenal pasti input output. This is input. This is output. Senang je. Nampak tak? Kalau guna formula. Okay. So, jadi maknanya output. Input dia apa? Kalau dalam kamu punya chart. Input ni. Input dia adalah yes, length and width. Itu input dia. Based on formula kita buat tadi. Kita dah letak kan. Okay. Output dia apa? Area of rectangle. Area of rectangle. Okay. Now is the process. What is the process? Bagaimana proses untuk dapatkan area tu tadi? Anyone? Calculate. Calculate what? Calculate the area of rectangle. Yes. Proses dia adalah dalam bentuk words. Mesti dalam bentuk words. Okey, jangan buat dalam bentuk formula. Bila nak guna formula, nanti masa algoritma nanti kita akan guna formula. Yang tu maybe next week. Yang ni kita fahamkan yang ni dulu. Okey, kita pecahkan IPO ni dulu. Okey. The process is calculate. Okay, the words calculate. Nak calculate apa? Calculate, saya padam dulu yang ni. Yang ni tak pakai sudah. Yang ni tak pakai. Yang ni sebab kita nak kenal pasti apa input output dia. Okay. Calculate the area of rectangle. Siap. Kita punya problem analysis. Inilah problem analysis. So maksud dia apa ni? Tengok proses dia sama je macam soalan.
Sama dia soalan. Dia akan patah balik pada soalan. Okay. So, ada nak tanya ya soalan ini? Anyone ada nak tanya? Tak ada? Shall we proceed? Boleh, sir. Yes. Okay, good. Senang je ni, soalan senang. Now we're going to the next example. Find the sum of 3 numbers entered by users. Sum tu apa? Respon. Tambah, sir. Tambah. Jumlah, Total. sir. Ya, jumlah. Sum tu dah jumlah, total. Sum, total. Ini semua ayat yang sama yang biasa akan digunakan dalam semester 2 ni, programming. Okay, sum of 3 numbers entered by users. Apa nombornya sekarang? So, macam mana nak kira total? So, nombor tu tak ada. So, this is the problems. Apa nombornya tak ada nombor? Macam mana kita nak totalkan? Macam mana? Jadi kita buat formula. Apa formula dia? Formula untuk sum of 3 numbers ni. Number 1, number 2, number 3. Okay, nombor 3 nombor ini kita wakilkan dengan variable. Kita wakilkan dengan variable. Kawan kamu sebut tadi, siapa tadi? Wana Yes, sir. Wana sebut tadi dia number 1, number 2, number 3. Boleh? Bukannya 1, 2, 3 jangan pakai 1, 2, 3 sebab dia anggap nanti 1 tu nombor lah. Memang nombor kan. Tapi kita tak nak dia nombor, exactly nombor. Kita nak kita nak wakilkan dia sebagai nombor. Okay, so kita guna variable untuk kita wakilkan dia sebagai nombor. Okay, jadi kat sini formula dia adalah sum, okay, equal number 1 plus number 2 plus number 3. Ada nak tanya? So ini semua variable. Letak XYZ sir, boleh tak? Yes, bahasa baru nak sebut nanti. Good. Soalan yang bagus. Fad. Okay. Fad kata dia nak letak X, Y, Z. Maksud dia sum equal to X tambah Y tambah Z pun boleh as long as variable. Okay. Bila kita letak variable, maksud dia value variable itu berbeza-beza kan? Berbeza-beza. So value yang berbeza kita letak variable. Okay, kita letak variable. Okay. Contoh yang kedua. Sum equal to X plus Y plus Z. Boleh? Sum equal to num 1 plus num 2 plus num 3. Boleh? Ataupun sum equal to Ali plus Abu plus Ahmad. Pun boleh, because this is variable tapi tidak sesuai. Yang ini tidak sesuai, not suitable because Ali Abu Ahmad is a name. Okay, so kita kena cari variable yang meaningful. Meaningful maksud dia variable yang kita tahu, yang kita faham, yang orang lain baca dia boleh faham. Okay. Baik, ini adalah formula yang kita nak, yang kita buat. Okay, now kita cari input. Which one is the input? Which one is the output? Input XYZ, output sum.
Okay, input dia apa? Yang mana satu kita nak pakai? Okay, kita ada formula A, kita ada formula B, kita ada formula C. Ada 3 formula, semua formula ni betul. Yang mana satu kita nak pakai? Respon. B. B. Sir. Ha? B. B, okay. Kita pakai formula B. A, B, C ni semua betul A, B, C semua betul. Alright, so apa inputnya? Untuk formula B. Inputnya X, Y, Z. Yes, X, Y, Z. 3 numbers represented as a X, Y, Z. Okay, proses. Apa proses dia? Bermula dengan perkataan calculate. Ayat yang pertama sekali mesti ada perkataan calculate. Apa dia? Calculate. Ambil balik soalan ni. Sum of 3 numbers entered by users. Ambil balik. Calculate sum of 3 numbers entered by users. Ambil balik soalan dia, salin balik. Tapi kita kena ambil yang separuh lah. Kita kena fikir yang mana satu kita nak ambil. Okay, sebab itulah objektif kita. Okay, apa outputnya? Tengok formula, apa outputnya? Sum. Sum. Okay, boleh? Ada soalan nak tanya? Okay. Example number 3. Okay, ini susah sikit. Determine the price of mangoes. Okay, berapakah harga manggis jika diberi weight dalam kg and the price of mangoes per kg. Kamu pergi pasar, kamu nak beli manggis. Kamu ambil manggis, satu bakul, dan kamu timbang. Dan kamu bayar. Okay? Imagine kamu bayar. So, macam mana nak kira berapa yang kamu kena bayar? Macam mana nak kira berapa kamu kena bayar? Contoh. The weight times the price per kg. Weight times price per kg. Imagine tak? Boleh tak kamu imagine? Dapat? Kamu pergi pasar, kamu ambil manggis. Manggis ke satu bakul. Kamu timbang. Okay. Let's say 3 kilo. Manggis tu berat dia 3 kilo kamu ambil. Dia letak 1 kilo RM10. Weight per kg RM10. So berapa jumlah kamu kena bayar? Respon. Kamu ambil manggis, kamu timbang, beratnya 3 kilo. Harga manggis itu sekilo RM10. Berapa yang perlu kamu bayar? RM30. RM30. Jadi kita kena bentukkan formula lah. Okay. So formula price to be paid equal to apa formula tadi? Tadi saya kata RM10 kan? Per kg. Kemudian berat yang kamu ambil ialah 3 kg. Tambah ke darab? Darab. So macam inilah formula dia.
Okay. Tapi kita tak akan gunakan RM10. Kita tak akan gunakan 3 kg. Kita akan gunakan apa? Variable. Yes, good. Kita akan gunakan variable. Okay. Kita akan gunakan variable. So, apa variable kita nak letak kat sini? Okay, apa formula dia? Price equal to variable-nya kita pakai boleh tak kalau kita salin balik price of mangoes per kg ni? Boleh tak salin balik ni? Soalan bagi. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Janganlah takut-takut nak jawab. Okay. So kita ambil balik ayat price per mango per kg tu sebagai variable, tak ada masalah. Okay, so price equal to price of mangoes per kg times times weight purchase. So inilah formula kita. Barulah kita kena pasti apa dia inputnya. Input, process, dan output. Okey, apa inputnya dalam case formula kita ni? Anyone? Price of mango per kg dengan weight purchase. Yes, senang je kan? Price of mangoes per kg, weight. Panjang. Purchased. Okay, process. Start with calculate. Start with calculate. Apa proses? Tengok soalan. Calculate the price of mangoes. Yes, calculate the price of mangoes. Itu saja. Kamu nak salin balik nota tu pun boleh. Okay, nota pula. Calculate the price of mangoes based on input. Based on input. Jadi kamu tak payah salin balik panjang. Okay, berdasarkan kepada input. Inputnya apa tadi? Price mango dengan weight. Okay. Then outputnya apa? Price of mangoes. Ya, price. Ataupun kamu nak letak lagi ayat yang lebih orang faham. Price to be paid. Harga yang kena bayar. Ataupun price of mangoes pun boleh. Okay. Ada soalan nak tanya? Habis sudah. Barulah kita buat exercise 3 until 6. Okay, sebelum kita pergi pada exercise, ada siapa nak tanya tak? Problem ni. Ini semua kita panggil sebagai problem dalam bentuk sequence. Okay, kita belum masuk lagi selections. Nanti kita akan masuk selection dan juga repetition. Okay, yang ni belum lagi. Baru ke sequence. Control structure nanti kita akan masuk. Next week kita akan masuk control structure.
Okey. Ada nak tanya? Ada nak tanya sebelum saya proceed? Boleh. Boleh eh? Mana soalan yang saya download tadi ya? Okay, this one. Okay, baik, kita pergi pada soalan exercise. Baik, soalan exercise ni dia ada markah. Kamu nampak markah dia di sini? Okey, jika kamu punya jawapan tu betul, kamu tanda betul. Jika jawapan tu salah, kamu betulkan dan tanda salah. Kamu ada kan jawapan masing-masing di sana? Kamu Ada. ada kan? Ada. Setiap kali kelas macam ni, saya nak minta kamu bersedia dengan jawapan kamu juga di sana. Sebab kita akan semak jawapan. Kamu tanya kalau kamu tak faham, and then markah tersebut kamu kumpulkan dan masukkan ke dalam sistem. Saya dah sediakan satu tempat dalam markah PB dan exercise tu. Kamu cari tajuk dia ni apa, masukkan markah kat sana. So saya akan perhati daripada sana. Tengok berapa markah kamu dapat. Okey, sebab markah tu nanti saya akan tengok jugalah markah-markah exercise tu. Jika markah PB kamu teruk. Saya tengok kalau markah PB kamu teruk nanti, mungkin saya akan boleh tengok markah-markah yang kamu dapat di sini. Faham tak? So jangan biarkan kosong markah-markah di dalam sana. Okey, baik. Baik, kita pergi pada contoh satu. Contoh yang ini calculate yang yang tadi tu. Okey, calculate calculator that allow users to perform multiplications and divisions of two numbers, prompt users to input and display the output. Okay, so kita nak buat the problems is multiplications. Nampak pen saya tak duduk. Okay, multiplications and divisions. Two numbers. Okay, so formula. Macam mana nak buat formula multiplications? Anyone? Formula untuk multiplications. Number 1 times number 2. Formula dia adalah kita pakai satu variable mul, betul? Boleh? Mul stand for multiplication punya proses. Okay, mul equal to num1 times num2. Sebab apa? Dia nak two numbers. Okay, baik. Itu baru multiplications. Satu. Ada dua, satu lagi. Divisions. So macam mana nak divisions? Kita buat div. Boleh? Variable div. Saya letak variable div. Kalau kamu nak letak division, the full words pun boleh. Okay. Equal to. Dah ada tulis tak? Pada satu lagi besar tak ada ya? Okay, kita anggap dua nama lagi besar. Alright, num1 divide num2. Num sama. Number dia mesti sama. Proses dia berlainan. Ada nak tanya? Sir. Ya, Jason. Yang MUL tu apa tu? Multiplications. Okay, sir. Okay. MUL stand for multiplications. DIV stand for divisions. Saya shortkan dia.
supaya menjadi variable. Okay. Baik. Kamu tidak boleh pakai variable yang berlainan untuk num1, num2. Tak boleh pakai variable yang berlainan. Pakai variable yang sama. Okay. Kalau kamu buat multiplication, kamu nak letak num1 times num2. Division, kamu nak letak num3 divide by num4. Salah. Okay. Itu maksudnya ada 4 input. So sekarang kita letak soalan minta 2 saja input. Okay. Faham Okay, sekarang daripada formula ni kita nampak dah mana output, mana input. Betul? Okay, kita tengok jawapan. Okay, untuk input num1 and num2. Okay, sekarang ni variable dia pakai variable lain. num1 and num2, betul? Okay, kita tengok proses. Okay, proses ni salah. Proses macam mana sepatutnya proses yang perlu dibuat? Calculate. Calculate apa? Calculate multiplication and division. Sambungan? Based on input. Yes. Dengar semua. Fad bagi tahu tadi. Dengar. Brian, tak dengar? Dengar. Okay, good. Semua dengar jawapan yang Fad bagi jawapan. Okay, process, calculate, multiplications and divisions. Okay. Based on input. Kena letak tu. Okay, based on input. Kena letak. Ada saja tak? Proses. Okay ke? Proses okay? Dengar tadi? Saya tak nak laju ni. Saya boleh laju. Takut kamu tinggal. Okay. Ya. Kalau sambung ayat of two numbers dekat proses tu bolehkah? Saya tak dengar. Kalau sambung ayat yang proses tu two numbers tu bolehkah untuk proses? Sambung ayat macam mana? Calculate multiplication and division of two numbers based on input. Boleh? Boleh? Okay, Boleh? Sir, Ya. kalau input tu two numbers bolehkah? Input tu numbers. Number saja. Macam ni. Two number. Oh, two number. Tak boleh? Tak boleh. So kamu kena nyatakan apa variable two number sini. X atau Y. X, Y contoh. Y, Z contoh. Boleh. A, B boleh. Okay. Num1, num2. Number 1, number 2. This is variable. Kena buat pakai variable. Okay, jangan letak two numbers. No, tak boleh. Okay, Nur? Noina? Okay, sir. Okay. Baik. Tak boleh letak two numbers kamu kena huraikan two numbers itu variable dia apa. Okay, banyak pelajar yang buat macam tu, kesilapan. Ingat semua sekali. Ingat ni semua 67 orang ni. Okay, output. Output dia apa? Daripada formula ni apa output result kita? of calculation. Apa dia? Result of calculation. Apa Jomelson? Ulang balik. Result of calculation. Result. Hah? Result to self. Result. Saya tak dengar lah awak cakap. Sekejap Saya pasang mic satu lagi. Okay. Result sir, result. Result.
Okay, result. Okay, output dia kamu tak boleh letak result okay, baik. Tengok sini. Ini formula kita. Saya dah sebut tadi formula. Dalam formula ni kita boleh bagi dua. Satu input, satu output. Betul? So this is output. Okay, nampak tak formula yang saya buat ni? Okay, saya fokuskan dia. Sini output. Sini input. Betul tak? Okay, input dah betul dah. Number 1, number 2. Number 1, number 2. So output dia apa ni? Ada dua ni Multiplication and division. Yes. Output dia adalah multiplications and divisions. Bukannya result. Kita tak tulis pun result dia kat situ. Kena ikut formula yang kamu buat. Okay. So output dia adalah multiplications and divisions. Bukan result. Yes, of course itu adalah result dia. Yes, of course itu adalah result dia. Tapi kamu kena detailkan lagi apa result dalam bentuk variable dia. Okay, Elion? Ya, sir. Okay tak? Tadi siapa yang sebut tadi? Jemol Okay, so jawapan dia kalau kat sini output, result, calculations. Salah Salah. So kamu kena buat output dia apa? Based on formula kita buat tadi. Apa formula dia? Output dia adalah multiplications and divisions. Itu saja. Sebab jawapan inilah yang kita nak keluarkan. Multiplication dia dan juga division dia. Of course itu adalah result. Memang itu adalah result. Tapi kita nak detailkan lagi apa resultnya. Macam tu. Okay, anyone ada nak tanya? Faham? So, saya mau tanya. Okay, go. Fad. Kan saya ada mention di grup WhatsApp tu hari yang ada ayat sebelum mana tu. Ayat tu macam mana tu? Macam ni lah. Macam begitu Syah? Ya, macam ni lah. Okay. Ayat dia macam proses calculate. Contoh calculate multiplications and divisions based on input. Itulah ayat dia. Ini contoh dia contoh pendek-pendek. Contoh dia problem yang pendek. Nanti kamu akan jumpa problem yang panjang. So word dia pun lagi panjang. Ini basic saja dulu.